untuk perkembangan seterusnya. Silakan. Okey, terima kasih rakan penyampai kita. Saya hari ini bersama dengan Tuan Hafiz, ya, akan menjadi seteru saya dalam permainan catur. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah. Okey, permainan catur kebiasaannya hitam dan putih, percaturan hidup kita juga. Ya, betul. Untuk kita menentukan bagaimanakah corak pertandingan ini. Tapi pengalaman Tuan Seri dalam pertandingan ini sudah pastinya banyak, memenangi kejuaraan dan sebagainya. Mungkin secara asasnya boleh dikongsikan pengalaman Tuan dan bila bermulanya bermain catur ini. Terima kasih Encik Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam percaturan. Ya. Jadi saya terujalah. Pertama kali saya ingin merakamkan terima kasih kepada pihak RTM yang memberi ruang dan peluang untuk berada di sini. Dan seperti yang Encik Ismail tanyakan tadi, saya harus bersyukur kepada abang saya yang mengajar saya bermain catur pada umur saya 8 tahun. Ya. Dan kemudian saya juga alhamdulillah berjaya untuk memenangi kejuaraan negeri semasa saya berusia 16 tahun. Wow. Dan juga pernah ditawarkan untuk mewakili Malaysia untuk bertanding di Vietnam. Tetapi hanya pada tahun ini saya diberikan rezeki betul-betul untuk mewakili Malaysia. Dan dengan apabila saya memenangi kejuaraan di peringkat wilayah dan seterusnya mendapat papan terbaik di peringkat kebangsaan, saya diberi peluang untuk mewakili Malaysia di ASEAN Amatur. Bertempat di Dubai bulan lepas. Okey, ini ruang saya nak bertanding dengan wakil Malaysia ini, ya. Apa kata ayuh kita mulakan permainan kita? Boleh. Encik Hafiz, boleh. Okey. Mungkin pergerakan pertama yang akan dimulakan oleh Encik Hafiz ataupun saya ataupun yang bersama Ismail. Okey, sebab saya pernah dengar kalau orang kata ada 4 move untuk terus menang dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan bersama dengan kita dalam sama-sama kita bermain. Boleh. Jadi saya akan mulakan secara berperingkatlah. Ini adalah typical move yang biasa dilakukan oleh pemain-pemain catur. Dan sebelum saya mulakan, saya harus terangkan dan kongsikan dalam catur ini, center ni adalah yang paling utama. Medan pertempuran peperangan yang harus dikuasai. Kerana apa kita harus kontrol center? Kerana apabila kita jaga bahagian tengah ini, iaitu ada kawasan E dan D ni. Bijak Encik Ismail. Iaitu D4, E4, E5 dan D5 ni memudahkan pergerakan tentera kita. Kita boleh alihkan daripada sebelah kanan ke sebelah kiri, sayap kanan ke sayap kiri, dan juga kita boleh menghalang kemarahan tentera pihak lawan untuk menyerang raja kita yang harus kita lindungi. Baik. Jadi seperti biasa, ini antara gerakan paling asas, paling umum, iaitu untuk menguasai center. Dan hitam akan bertindak balas. E2 ke E4. Ya, betul. E2 ke E4. Tindak balas sebagai hitam untuk menghalang pergerakan putih adalah menggunakan pawn juga kepada E5. Jadi pawn ni dah tak boleh gerak ke depan. Seterusnya, ini sebab kita mahu melihat tipikal strategi dan taktik. Strategi long term, taktik short term. Ini dia. Untuk taktik yang pertama adalah queen. Bergerak semakin mara kepada king. Kalau contohnya saya menggerakkan askar ini G7 ke G6, apa yang akan berlaku? Betul, ini memang adalah typical move oleh player-player catur yang baru bermula kan. Sebab pawn ni boleh makan queen. Jadi memang ini adalah satu gerakan yang memang logical. Tapi di sinilah daripada strategi tadi tu akan munculnya taktik. Dan taktik ini kita panggil serangan garpu. Sebab apa? Ini dia. Queen makan pawn, dan sekarang serang garpu adalah queen menyerang king dan juga menyerang rook pada serentak. Jadi akan terpaksa dikorbankan. Betul. Jadi walau apa sekalipun kuda tutup, bishop tutup, queen tutup, tetap akan terkorban rook di hujung ini. Ini yang tipikal kan. Tapi saya masih hendak menjawab apa pertanyaan Encik Ismail tadi. Bagaimana jika dia tahu cara tindak balas yang lebih sesuai? Jom kita tengok. Kembalikan balik. Kembalikan semula. Alright. So maknanya kita tidak. Silakan. Baik. Biasa kita perlu mengawal center bahagian tengah. Dan kali ini seperti biasa, menghalang dengan pawn. Juga queen bergerak hampir memara kepada king. Kali ini mungkin pakai kuda. Cik Ismail nak tolong gerakkan kuda satu lagi. B1. B1 ke B8. C6. Betul. Jadi kali ini queen tak boleh makan kan. Tapi putih masih dengan dia punya inisiatif untuk menyerang. Dengan tenangnya kali ini mengeluarkan bishop ke petak C4. Tapi ini juga bahaya kerana situasi ini saya nampak ada alert dekat situ. Betul-betul. Ini pun selalu dilaksanakan. Mungkin penonton-penonton pun boleh cuba buat di rumah lah kan, ataupun kepada rakan-rakan. Apa kalau pada waktu ini saya boleh
meletakkan pawn ini di queen? Kali ini sesuai sebab secara tak langsung serangan ni boleh dikatakan telah dipatahkan lah. Kan? Okey, Sebab dia tidak lagi ada korelasi daripada serangan tadi. Dah tak ada korelasi berserangan tadi. Tapi saya ingin kongsikan sekiranya hitam sedikit ambitious juga ingin menggunakan kuda knight untuk menghalau queen kan, gerakan L kan. Ya. Kali ini Queen akan terpaksa patah balik. Queen secara naturalnya terpaksa patah balik. Tapi saya ingin menguji Encik Ismail, apakah gerakan terbaik daripada putih sekarang ini yang seterusnya akan menamatkan perlawanan? Satu move. 4. Tepat sekali Ismail. Betul. Checkmate. Selesai. Okey. So berapa move tadi Encik Ismail? Jom kita kira. 1, 2, 3 dan ini 4 move. Ini untuk menjawab persoalan Encik Ismail tadi lah. 4 move saja. Tapi kalau saya nak menghalang pergerakan ini tadi daripada berlaku, Ya. Okay. apa yang boleh saya lakukan? Maknanya saya perlu kekal untuk yang itu pun okey, tapi mungkin itu menghalang 4 move itu. Dalam chess kalau kita gerakkan pawn, kita tidak boleh undur sebab tu pawn dia punya kelemahan dia tak boleh berundur. Kita kadang-kadang mahu menjaga struktur pawn kita supaya kita boleh gunakan pada waktu yang lebih sesuai. So mungkin saya boleh cadangkan Ismail gunakan queen mungkin untuk menjaga petak bidak di F7 seperti yang Okey. queen kan Letakkan di sini. betul. Jadi sekarang ni pawn ini dah terjaga dah ada queen yang jaga. Jadi itu adalah tindakan reaksi yang lebih baik daripada hitam di samping boleh memelihara struktur pawn inilah. Okey, apa tindakan putih pula selepas itu? Tindakan putih sebenarnya kalau dari segi permainan profesional dia agak rugi sebab dia dah keluarkan buah dia tapi hitam dah dapat defense ataupun bertahan dengan baik. Jadi putih sepatutnya dia cuba untuk keluar untuk castling. Dia kena memastikan ini antara strategi putih. Tapi sekarang pada masa yang sama saya rasa hitam dah buat kerja dengan baik. Jadi apa Encik Hafiz akan buat satu gerakan castling, penukaran king dan betul. Saya itu castling ni mungkin saya lebih suka dalam bahasa Melayu kita tukarkan kepada berkubu. Ia adalah satu tindakan untuk melindungi raja kita dengan posisi yang lebih selamat. Okey. Tapi betul lah Encik Ismail yang kita tunjuk ni yang basic kan. Jom. Dan saya nak sesuaikan dengan topik kita hari ini iaitu kuasai strategi permainan catur. Jadi kita pergi yang sedikit advance seperti mana yang Encik Ismail minta saya tunjuk tadi kan. Okey. Untuk yang lebih advance kali ini tema kita masih sama. Kita hendak menguasai bahagian tengah di sini. Okey, catur ni mudah saja. 64 petak, ada 16 watak dan kali ini saya menggunakan watak yang saya panggil knight untuk jaga di bahagian tengah. Okey. Dikeluarkan kuda terlebih dahulu. Ya, keluarkan kuda terlebih dahulu. Dan kalau tadi Encik Ismail boleh keluarkan E5, pawn E5 tapi tidak kini sebab tak ada siapa yang jaga. Dia tergantung dan boleh dimakan oleh kuda. Untuk itu apa hitam juga boleh mengeluarkan kuda? Hitam pun boleh keluarkan kuda. Saya rasa ini adalah gerakan yang lebih baik tetapi typical player, kebanyakan player akan mengeluarkan pawn sebab dia akan rasa nak kena control center di sini untuk menghalang putih daripada mengeluarkan pawn. Tapi di sini yang saya nak tunjukkan dari segi permainan putih yang sedikit advance adalah dengan cubaan mengeluarkan pawn dengan drastik. Dan apabila pawn ini dikeluarkan, apa yang hitam nak lakukan? Dia tak nak rugi. So dia akan makan pawn tersebut. Bila dia makan pawn tersebut, kat sini putih hendak menggunakan kelicikan knight dia. Jadi knight akan bergerak secara L untuk menyerang pawn di bahagian tengah tersebut. Apa? Logiknya hitam mesti mahu mempertahankan pawn, betul tak Encik Ismail? Kalau saya nak mengorbankan? Mengorbankan pun boleh tetapi dia memberi ruang dan peluang kepada putih untuk lebih kekal berkuasa di bahagian tengah dengan sokongan seterusnya. Jadi kebiasaannya hitam akan cuba untuk mempertahankan sama ada dengan knight, sama dengan bishop, ataupun sama dengan queen. Saya gerakkan yang paling logikal lah, yang paling selamat daripada hitam adalah knight, menjaga pawn. So apa idea putih sebenarnya? Idea putih adalah untuk meneruskan tekanan kepada pawn hitam. Tetapi pada masa sama untuk strategi ini kita push pawn dulu. Kalau saya keluarkan kalau keluarkan yang ini kan, so sebenarnya dia boleh main macam-macam lagi lah. Dia boleh develop dia punya bishop kan, ataupun dia boleh develop dia punya knight. Kalau saya keluarkan queen, keluarkan queen pun boleh juga. Dia boleh, saya rasa dia boleh makan saja di sini.
Hitam tak ada apa-apa serangan yang Okey. direct lah. Okey, kalau serangan ni, okey, kita akan tutup Queen. Bagus kan? Itu serangan yang... sekarang pawn sama. Okey. Oh, Cik Ismail mencari. Okey, okey. ini perlawanan intens ni kan. Okey. Nampak seperti dah ada kelebihan satu pon, tapi sebenarnya apa yang putih boleh buat adalah putih boleh dapatkan kembali knight tersebut. Okey. So sekarang ni kelebihan berada di putih kerana berjaya menguasai pon knight yang nilainya 3. Situasi kalau secara atas kertas agak sedikit sukarlah untuk hitam sekarang ni kerana putih lebih memenangi dari segi material. Atau boleh saya tunjuk Encik Ismail? Tak apa. Okey. Saya nak keluarkan. Oh, okey. Ini betul-betul pahlawan ni, bukan apa yang terima upah baru lawan, betul-betul berjuang. Okey, jadi saya pun menyahut seruan tu, saya teruskan dengan gerakan paling kuat daripada pihak putih lah. Makan bishop. Terus cuba menguasai material-material untuk dibawa kepada kemenangan. Oh, okey. Okey, kali ini saya nampak serangan tu okey. Saya keluarkan bishop. Semakin intens nampaknya. Saya pun perlu berhati-hati. Oh, okey, castling. Oh, itu castling itu betul. Cuma saya tolong betulkan dekat sini, Cik Ismail. Okey. Okey. Alright, tindakan yang bijak. Melindungi keselamatan raja. Jadi saya pun lihat kedudukan sekarang ini mungkin bahaya untuk raja. Saya mencontohi tindakan Cik Ismail. Castling juga. Castling juga. Berkubu. Dan saya meletakkan di sini. Okey, dekat sini saya nampak satu serangan menarik menyerang Queen. Tapi alhamdulillah saya punya bishop berada di kedudukan yang lebih strategik mengambil rook milik Encik Ismail. Dan juga menyerang Queen pada masa yang sama. Saya rasa permainan mungkin berakhir dalam 5 atau 6 langkah lagi. InsyaAllah. Macam ni. Encik Ismail masih meneruskan kepahlawanan. Baik-baik, saya Tapi Encik Ismail kalau dapat kalahkan saya, Encik Ismail boleh ganti saya pergi ke kejohanan dunia bulan 11 ini. Tidak. Saya pun dah... ini first time saya main. Oh. Rezeki Encik Ismail lah. Banyak belajar taktik kan. So taktik-taktik ini memang sebenarnya adalah real. Agak, kalau dalam situasi ini, agak sebenarnya bakal checkmate. Tapi saya cuba untuk menyelamatkan. Okey, itulah. Ini semangat terpuji. Tapi kalau saya nak selamatkan king, nanti queen tu akan... Betul. Queen penting sebab nilai dia 9. Kita sayang. Kan? Okey. So, agak bahaya di sini. Tapi kalau nak resign pun boleh. Nak menyerah kalah pun saya dengan rela hati saya terima. Itu bukan sifat saya untuk menyerah kalah. Biar dikalahkan, jangan menyerah kalah. Okey, baik. Yeah, it's okay. Oh, okey. Saya tak boleh berpura-pura tak nampak lah. Sebab ini memang cukup lazat dan delicious ni. Saya kena makan dengan kuda saya. Sebab 9 point. Oh, okey. Kita terus sikit lagi. Kurang-kurangnya saya betul. melanjutkan. Okey, betul. Kalau dalam permainan sebenar ada jam. Jadi kalau saya fikir lama sangat, mungkin saya dah kalah masa. Tapi betul lah, hebat lah. Nampak kita dah lama nak bertarung ni. Okay, saya tengok sama ada Encik Ismail nampak tindakan seterusnya untuk menamatkan perlawanan ini. Bahaya ni, saya pun tak boleh buat silap. Ini satu Malaysia nampak ni kalau saya saya terkucil.
Okey. Alhamdulillah, nampak gayanya rezeki saya hari ini berada di hadapan seluruh rakyat Malaysia dapat checkmate Encik Ismail. Okey, selesai. Ya. Ini dia checkmate dengan dilindungi oleh kuda. Tapi Encik Ismail memberikan sepenuh lah, kita dapat lihat dia bertahan. It's a good game. It's a good game. Ya. Dan InsyaAllah kalau pengalaman saya 15 tahun, InsyaAllah boleh saya Boleh. menewaskan atau menguasai permainan ini. Terima kasih. Terima kasih Jadi, banyak. bersama kami. Encik Jadi Ismail. ini antara strategi-strategi yang digunakan dalam catur. Secara kesimpulannya, apa perkara yang perlu difahami oleh seorang pemain, baik sama ada secara amatur atau secara profesional dalam permainan catur? Betul. Untuk itu izinkan saya juga mengulas sedikit keperluan stamina dalam catur. Ada yang kata catur ni tolak-tolak je, tak perlu ada stamina. Tapi ingin saya kongsikan sewaktu di Dubai, satu pusingan mengambil masa 5 jam. Dan kita ada 9 pusingan untuk bermain. Kita 2 jam je ni. Ya, betul lah. Jadi kebanyakan ada tournament bila dia dah penghujung pusingan tu bukan dia tak kuat, tapi dia punya stamina tak cukup. Okey. Jadi kita kena jogging, kena exercise, pemakanan, diet, Mental stamina. Masa lawan pun kena spesifik pilih makanan macam dark chocolate. Dia continuously provide energy semasa kita berfikir. Kalau tak kita pancit. Yalah, dan paling penting tidur dan rehat yang cukup. Ya, betul. Supaya Tidur boleh dan berfikir cukup. dengan baik. Betul, tuan. InsyaAllah. InsyaAllah. Saya tidak akan berhenti di sini. Saya akan Terima kembali kasih. menemui Tuan Hafiz, insyaAllah. Terima kasih Tuan Hafiz. Terima kasih banyak, untuk Encik satu Ismail. permainan yang baik. Terima kasih. Okey. Selamat Terima maju kasih. jaya kita Terima ucapkan kasih. untuk mewakili Alhamdulillah. Malaysia. Mewakili Dan Malaysia, juga insyaAllah. untuk mewakili sudah pasti diri sendiri dan juga membawa nama Malaysia ke. Terima kasih bersama satu penghormatan untuk saya bermain bersama dengan wakil Malaysia.